Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad 1 Ogos 2021. Kita mulakan kembali sesi PDPR kita bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Bermula jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Bagi mata pelajaran pendidikan Islam hari ini, kita akan belajar di bawah bidang sirah, tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung. Apa khabar semua pelajar 5D5 yang Ustazah sayangi? Ada belaka ke? Lembut je Ustazah hari ni deh. Ustazah harap semua pelajar sudah bersedia untuk memulakan sesi pelajaran kita pada pagi ni. Sebelum tu Ustazah nak semua pelajar ambil buku teks, pastikan buku teks berada di tangan dan buka muka surat 150. Muka surat 150. Hari ini kita akan bercerita mengenai seorang insan yang paling istimewa, yang paling hebat, yang menjadi ikutan kita, yang menjadi idola kita. Siapakah dia? Dia ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, penutup segala Nabi dan Rasul. Baginda ialah kekasih Allah, pemberi syafaat kita di hari akhirat. Okey, hari ni kita nak belajar tentang baginda. Bukan nak belajar tentang baginda, nak bercerita tentang baginda. Pemimpin yang paling agung atas dunia ni, dialah Nabi Muhammad. Okey, sebelum kita bercerita bagaimanakah kepimpinan Nabi Muhammad, kita tengok dulu kepribadian Nabi Muhammad, sikap Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad. Bagaimanakah sifat ini melahirkan baginda sebagai seorang pemimpin yang paling agung. Sifat inilah yang menyebabkan baginda diiktiraf oleh orang yang memuja baginda, oleh orang Islam ataupun oleh orang bukan Islam. Antara sifat-sifat baginda ni banyak sangat. Sifat kepribadian mulia Rasulullah ni. Pertama, kita boleh tengok amanah. Rasulullah terkenal sebagai seorang yang amanah. Amanah menjaga rahsia, amanah sebagai seorang sahabat, baginda amanah sebagai seorang peniaga. Sifat amanah baginda ni sampai seluruh penduduk Mekah ketika sebelum menjadi Rasul dan selepas menjadi Rasul, baginda terkenal dengan nama Al-Amin. Sampai baginda ni diiktiraf oleh semua orang. Kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin, semua mengiktiraf Muhammad bin Abdullah ni seorang yang amanah, sehingga baginda ni digelar Muhammad Al-Amin. Yang pengiktirafan yang diberi oleh seluruh penduduk Mekah. Mana ada, kalau kita tengok law ni pun, dulu kalau law ni pun, kita tak pernah jumpa lagi seorang manusia yang satu kawasan tu, satu negeri tu, satu negara diiktiraf dia seorang yang amanah. Tak jumpa, okay? Tapi Nabi Muhammad ni diiktiraf oleh semua orang. Ayatnya daripada kecil lagi Nabi Muhammad ni tak pernah berlawak. Daripada kecil lagi Nabi Muhammad ni seorang yang jujur, seorang yang amanah. Nak perangai Nabi Muhammad ni amanah ni bukan selepas dia menjadi Nabi dia, tapi sejak daripada dia kecil lagi. Masa dia tolong Abu Talib, saudara dia, perah kambing dia, seorang yang amanah dia. Dia tak ada main-main perah kambing, tak ada. Bila Abu Talib kata minta tolong dia perah kambing, dia tolong pok daun dia tu, dia tolong sungguh-sungguh. Dia bukan kata dia letak kambing tu kat elok, dia gemai rata riti. Dia letak kambing padat, lepas tu dia pergi rata riti. Tak ada, dia jaga sungguh-sungguh. Lepas tu bila Nabi Muhammad berniaga, Nabi Muhammad belajar berniaga umur 12 tahun. Kemudian Nabi Muhammad bawa barang Siti Khadijah berniaga ketika baginda berusia 25 tahun. Baginda amanah dan baginda jujur masa
memperniagakan barang dagangan Siti Khadijah. Sehingga kan barang dagangan Siti Khadijah tu habis terjual dan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Demikianlah betapa hebatnya sifat Rasulullah ni, sifat amanah Rasulullah ni. Kemudian Rasulullah juga seorang yang menepati masa. Rasulullah tak main-main dengan masa. Kalau Rasulullah kata waktu tu lah Rasulullah pergi. Jadi masa tu lah Rasulullah pergi. Rasul kata mesyuarat start pukul 10 lah start. Solat Rasulullah jaga. Orang bel, sebelum orang bel Rasulullah sudah ambil dah air wuduk, ambil dah wuduk, kemudian bersedia untuk solat. Maknanya orang bel Rasul tepati masa. Orang bel tu Rasul pun semaya selalu, tidaklah main-main ke apa. Itu makna menepati masa. Banyaklah lain-lain contoh yang Rasulullah menepati masa. Rasulullah seorang yang kuat beribadah. Ibadah Rasulullah ni memang tak ada tandingan lah dari segala segi. Selain daripada Rasulullah solat sunat, selain daripada Rasulullah solat wajib, hak 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, Rasulullah semaya sunat duha, semaya sunat sebelum zuhur, selepas zuhur, semaya sunat tahajud malam dan solat sunat semua Rasulullah buat, Rasulullah tak tinggal. Lepas tu Quran Rasulullah baca hari-hari. Ayatnya memang Rasulullah seorang yang kuat beribadat. Kemudian Rasulullah seorang yang penyayang. Sifat Rasulullah seorang yang penyayang. Rasulullah mengasihi kanak-kanak, Rasulullah mengasihi orang-orang kecil, orang-orang miskin. Rasulullah juga menghormati orang-orang kaya. Yang keempat, Rasulullah rendah diri. Walaupun Rasulullah seorang Nabi, Rasulullah tak pernah pun angkuh. Tak ada perangai Nabi ni yang angkuh. Dia tak nyoho, tidak kata takut dia ni jadi Nabi. Dia pun sedap kata kau, hey aku ni Nabi ni, kamu kena ikut aku. Tak ada. Rasulullah menyebarkan dakwah. Rasulullah sentiasa berdakwah dengan penuh tawaduk, rendah diri, ajak orang dengan sungguh-sungguh, dengan tak memaksa. Rasulullah royak tentang Islam ni, gapo dia kebaikan Islam, keindahan Islam, kecantikan Islam. Rasulullah tidak kata mentapai pemimpin dia jadi orang besar, jadi pemimpin nombor 1 di Madinah, maka dia paksa orang lain buat gapo dia suruh, tak ada. Okey. Kemudian Rasulullah seorang yang bertanggungjawab. Nabi sentiasa bertanggungjawab ke atas semua orang. Bertanggungjawab sebagai suami, bertanggungjawab sebagai seorang ayah dan bertanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Nabi juga menghormati orang lain. Ayat Nabi hormat ni bukan sekadar orang Islam. Orang bukan Islam pun Nabi hormat. Orang munafik pun Nabi bukan hormat dia. Maknanya Nabi tidak kata Nabi tahu dia tu orang kafir. Nabi tahu dia tidak beriman dengan Allah, dia tidak beriman dengan Rasulullah. Tapi Nabi tidak pernah buat kehendak dia, tak ada. Nabi menghormati dia sebagai manusia. Gitu. Sebagai seorang manusia, maka Nabi hormat dia. Kemudian Nabi menjaga hubungan dengan Allah. Nabi memelihara hubungan dengan manusia. Bila Nabi hormat, maknanya Nabi jaga hubungan. Hubungan dengan Allah ni macam Nabi jaga solat, apa semua tu. Nabi berdakwah. Nabi jaga sungguh-sungguh. Nabi ni kekasih Allah. Nabi ni dijamin masuk syurga. Tapi walaupun dijamin masuk syurga, tapi Nabi jaga hubungan dengan Allah. Nabi tak main-main. Nabi tetap kuat beribadat. Nabi tetap buat baik. Dan Nabi memelihara hubungan dengan manusia. Maknanya walaupun orang tu buat jahat, Nabi tak balas dengan kejahatan. Nabi tetap menghormati dia sebagai manusia. Kita boleh tengok dari segi Nabi jaga hubungan dengan manusia ni, di mana banyak kisah-kisah yang Rasulullah tunjuk. Rasulullah menyantuni perempuan Yahudi yang selalu mengecam, mengeji Rasulullah, tapi Rasulullah tak balas balik. Kemudian kita boleh tengok juga pada peristiwa pembukaan kota Mekah ketika Rasul dapat menakluki kota Mekah semula. Ketika tu Rasul royak pada penduduk Mekah yang tak beriman lagi ketika tu. Penduduk Mekah bukan semua beriman. Ketika tu Abu Sufyan menjadi menjadi pemimpin kota Mekah.
tentera Islam sudah berjaya menakluki kota Mekah, masuk ke kota Mekah, maka ketika itu Nabi kata, siapa yang berada di rumah masing-masing, Nabi tak usik. Siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, Nabi tak usik sebab Abu Sufyan ni ketua. Maknanya siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, Nabi tak usik. Orang tua, orang mati no, Nabi tak usik. Maknanya Nabi tak pernah balas balik. Sedangkan masa Rasulullah berdakwah di kota Mekah, 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, gapo orang kafir tak buatkan Nabi? Gapo orang kafir tak hina Nabi? Bahkan orang kafir nak bunuh Nabi ketika tu. Tapi ketika Nabi dapat menang semula kota Mekah, Nabi jaga hubungan sesama manusia ni. Nabi memahami hubungan di mana Nabi menyantuni mereka. Nabi tak membalas dengan kezaliman. Kemudian Nabi menjaga tutur kata dan adab sopan. Batulah kadang-kadang bila kita kecek kasar, kita kena ingat itu bukan yang Nabi ajar. Sebab Nabi jaga tutur kata Nabi. Nabi jaga adab Nabi. Ustazah Rasul setelah pernah bercerita kepada pelajar di mana ketika ada seorang Yahudi bui buah yang bui buah ke Nabi, so Nabi makan ke. Kemudian Nabi makan dengan tak bui kat orang lain ke apa semua. Nabi makan tu buat sebutir, makan sampai habis buah tu Nabi makan. Dengan tak kening, dengan senyum manisnya Nabi makan. Betapa Nabi jaga adab sopan. Lepas yang orang Yahudi tu pergi, barulah sahabat Nabi kata, Allah, apa tak bagi. Lepas Nabi pun kata selalu ke, Nabi jawab, aku tahu kamu semua mesti terasa sebab aku tak bagi kamu ni, buah ni. Jadi Nabi pun kata sebenarnya aku tak bui ni sebab aku takut bila aku bui kamu muka sebab buah ni masai sangat. Jadi aku tak bui sebab aku nak jaga hati orang Yahudi ni. Sedangkan Nabi tahu orang Yahudi tu benar nak Nabi je. Tapi Nabi jaga. Nabi tak balas. Nabi jaga adab sopan tu lagi. Sampai tahap tu. Peristiwa di Taif. Nabi jaga. Walaupun orang Taif satu penduduk Taif seorang hamba tak terima Nabi. Berapa Nabi sampai darah Nabi. Kena kena hasil daripada balingnya orang Taif. Tapi Nabi tak balas. Nabi jaga lagi tutur kata. Nabi tak kata apa kata-kata kesat. Begitu juga ada satu kisah tu di mana orang kafir dia bagi salam pada Nabi tu, dia dengan kata nyupuh lah, dia nyupuh ke Nabi. Sehingga ke Siti Aisyah, isteri Rasulullah rasa kecil hati, nak balas balik ni, nak kata balik kau itu. Kemudian Nabi tahan, Nabi kata, ya Aisyah jangan jawab gitu. Aisyah pun kata, apa? Ya Rasulullah, dia kata uduh kamu, dia kutuk kamu, dia menyumpah kamu gini-gini. Maka Rasul kata jangan. Mu jawab gini je. Maka Nabi pun ajar jawapan tu lembut. Maknanya bukan balas dengan benda-benda yang kasar juga. Kemudian Nabi suka membantu, menghindari perkara yang sia-sia. Ni sikap pribadi Rasulullah. Rasulullah suka membantu siapa-siapa yang susah. Walaupun Rasulullah sendiri tak kaya. Selama Rasulullah berdakwah, Khadijah, isteri baginda, seorang yang hartawan, yang dermawan, sebelum ni memang orang perempuan yang kaya di kota Mekah. Selepas berkahwin dengan Rasulullah dan selepas Rasulullah menjadi Nabi, Khadijah menyerahkan seluruh harta baginda kepada Rasulullah untuk didermakan, untuk membantu orang susah. Jadi ketika tu masa mula-mula Rasulullah jalan langit dengan Nabi ni, Siti Khadijah, Nabi Muhammad ada juga buat duit ketika tu. Ada harta sebab Siti Khadijah pun kaya gitu gini. Tapi segala harta tu semua dia tolong orang. Antara tolong dia, Rasulullah tolong membebaskan hamba. Misal contohnya, kalau ada hamba yang masuk Islam, kemudian diseksa oleh tuan dia, maka Rasulullah tolong dia bebaskan hamba tu. Bayar duit ketua dia. Bayar duit ketua dia, maka hamba tu bebas. Itu kemudian Rasulullah, kalau ada orang susah, orang miskin, Rasulullah bagi. Sebab tu kalau satu cerita tu siapa Rasul sendiri pun tak nak makan ni, tapi ada tetamu mari bagi waktu Rasul masih lagi menghidangkan makanan. Ayatnya Rasulullah 100% kehidupan Rasul serahkan kepada Islam. Rasul berkorban harta dan hatta nyawa pun semua Rasul korbankan untuk Islam. Rasul bantu semua orang. Okey. Kemudian Rasulullah menghindari perkara sia-sia. Rasulullah tak buat kerja yang sia-sia. Kalau Rasulullah tahu dah
Tak ada lah duduk pawak lepok-lepok. Wah, Ustazah hari ni saya duduk lepok tu tengok orang lain. Tak ada. Rasul tak buat kerja lagu tu. Itu perkara yang sia-sia. Rasulullah elak daripada buat perkara yang sia-sia. Lagi apa lagi antara kepribadian Rasulullah? Mengasihi orang tua dan kanak-kanak. Rasulullah menyayangi orang tua dan kanak-kanak. Sebab itulah kita umat Nabi Muhammad kena ikutlah. Bukan kata bila budak kita bully orang tua, kita menganying. Maknanya kalau kita buat pengalaman itu, kita tak ikut Rasulullah, sifat Rasulullah. Rasulullah ni seorang yang sabar, sentiasa bercakap benar. Tadi kan amanah, tak menipu. Rasulullah tak pernah tak kecik belawak sikit pun, tak rajin kecik belawak. Rasulullah seorang yang sabar. Dan kesabaran Rasulullah ini terbukti. 23 tahun Rasulullah menyebarkan Islam. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Banyak cubaan, banyak ujian yang Rasulullah hadapi. Tapi Rasulullah tak pernah mengeluh. Tak pernah pun sekali Rasulullah ni mengadu ke Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak cekak dah nak sembah Islam. Orang tak dengar aku. Tak rajin Rasulullah mengeluh lagu tu. Padahal sebenarnya Rasulullah saya dah kan. Rasulullah ni seorang dijamin syurga. Seorang yang sudah dijamin masuk syurga. Memang sah masuk syurga dah. Kemudian kalau Rasulullah akan mengeluh kepada Allah, kepada mana yang saya tak cekak pun ke apa, Rasulullah memang jamin masuk syurga. Tapi Rasulullah tetap sebarkan Islam dengan sabar. Sebab itulah hasil daripada kesabaran Rasulullah, itulah kita hari ini dapat menikmati keindahan Islam. Kita hidup sebagai seorang Muslim. Itulah antara jasa yang paling besar Rasulullah buat kita. Kalulah ketika tu Rasulullah meri dengan orang kafir bunuh dia, dengan orang kafir hina dia, dengan hak dia peristiwa di Taif apa darah. Siapa nak kena bunuh kan? Nak berhijrahnya banyak penyiksaan yang Rasulullah terima. Kalau Rasulullah tak sabar ketika tu, tak tahulah kita tak kenal Islam. Tak mungkin kita akan kenal Islam. Na'udzubillah. Kita patut bersyukur sangat-sangat. Sebab itulah kita kena sentiasa berselawat kepada Rasulullah. Okey. Yang terakhir, Rasulullah suka bersedekah, tenang dan pemaaf. Rasulullah ni walaupun baginda tu kata tak ada gap satu ketika lepas baginda berhijrah ke Madinah dengan 11 punggung. Kata. Dengan tak ada gap satu, Rasul tak buat gap satu pun masa hijrah ke Madinah tu. Maka Rasulullah pun menumpang orang-orang Islam di Madinah ketika tu. Tapi walaupun tak ada gap satu, Rasulullah tetap juga amalkan sedekah. Sebab tu kita ni jangan tunggu kaya nak sedekah. Kena tukar prinsip. Kena bersedekah sehingga kaya. Bukan kata aku kaya baru nak sedekah. Salah lagu tu. Kena aku nak sedekah supaya kaya. Jadi dari kecil-kecil ni lah amalkan sifat suka bersedekah. Bersedekah kalau ada duit lebih, pakat dengan saing, buih saing, tolong orang susah. Nak Muslim ni memang ramai sangat orang susah. Jadi kalau kita boleh sedekah banyak, sedekah sikit. Tapi amalkan sikap. Maknanya daripada kecil lagi biar ada dalam jiwa kita ni kita nak bersedekah. Dan kita kena niat dari hati kita ni kita nak kaya supaya kita mudah bersedekah. Okey. Jadi janganlah tunggu saya tak boleh nak sedekah Ustazah, saya susah. Betul lah juga. Tapi tak nanti kau sedekah dengan duit, senyum ke orang, tolong orang, itu pun sedekah juga kan. Jadi cuba dalam hati tu biar ada niat nak sedekah. Faham tak? Dan Rasulullah seorang tenang dan pemaaf. Okey, contoh Ustazah bagi dah tadi masa pembukaan kota Mekah, Ustazah awak tadi kan Rasulullah maafkan semua orang. Semua orang penduduk musyrikin Mekah yang kafir, yang ketika dulu menghina Rasulullah, yang buat jahat kepada Rasulullah, bila Rasulullah dapat menakluk kota Mekah ketika tu Rasulullah pun maafkan semua orang ketika tu. Itulah sifat pemaaf Rasulullah. Yang kita ni kadang-kadang tu orang bergelar kita tapi kita maaf apabila. Selalu. Jangan. Maafkanlah orang. Sebelum tidur setiap malam
dalam jiwa kita kena ada rasa, ya Allah Tuhan ampunkan dosa aku dan aku maafkan semua orang. Biarlah dia anggap kita pun kita kena maafkan semua orang. Kita serahkan kepada Allah. Okey, sebabnya Rasulullah ni sendiri ni hak paling teruk ni, hak mendapat ujian pun maafkan orang lain. Apatah kita ni yang rasanya tak seteruk Rasulullah, kita diuji. Jadi maafkan ada. Okey, jadi kita tengok ni apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin. Hari ini kita nak belajar. Nabi Muhammad seorang pemimpin agung. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pemimpin? Pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Itu makna pemimpin. Pemimpin ni maknanya seseorang. Orang seorang. Dia tak ramai seorang yang pemimpin ni. Dia tak boleh pemimpin ramai. Oh, kalau pemimpin ramai tak, hancurlah organisasi. Dia pemimpin kena seorang. Pemimpin ni maknanya seorang hak bertanggungjawab jadi ketua. Menerajui ni maknanya ketua sebuah organisasi. Macam dalam kelas lah. Dalam kelas tu kita lantik berapa orang ketua kelas? Seorang je ke? Kalau lah ketua kelas tu ada 3 orang, oh selok lah awak. Ketua kelas ni kata, saya nak hari ni kita bersih kelas kita nyapu belakang. Mari ketua B kata, tak saya hari ni kita nak nak cuci cermin ni lo. Ketua C kata, dok kita sama-sama lapor. Awak sebagai orang yang tak jadi kapal-kapal ni seorang tak suka pening ni. Oh pening lah weh. Ketua manusia ni, ketua ni kata kalau mu tak tahu aku dendam. Oh ni pun aku dendam. Jadi ketua kita belakang dah. Pening lah ke? Sebab tu lah ketua ni seorang. Seorang yang bertanggungjawab jadi ketua dalam tempat tu. Organisasi ni sama ada kelas, organisasi pertubuhan, itu organisasi lah belakang tu. Itu yang dimaksudkan pemimpin. Dalam sebuah negara ada seorang pemimpin. Dalam sebuah sekolah ada seorang juga pemimpin, guru besar. Dalam kelas kita ada pemimpin. Siapa pemimpin? Ketua kelas. Dalam semua murid, pelajar dalam di sekolah tu, ustazah lantik seorang juga pemimpin kan, ketua pelajar, ketua pengawas. Dalam PSS, ustazah juga lantik seorang ketua pengawas PSS. Dalam sekolah, cikgu-cikgu semua ada satu ketua, guru besar. Dalam masyarakat, kampung, ada ketua kampung. Imam di masjid, ada ketua dia. Siapa? Imam. Dalam negeri, ada seorang ketua. Siapa dia? Menteri besar. Dan dalam sebuah negara, ada ketua. Siapa dia? Perdana Menteri. Dan dalam semua tu ada satu lagi ketua, itu siapa dia? Raja. Dan ayatnya mereka inilah yang dipanggil pemimpin. Pemimpin ni seorang yang bertanggungjawab bagi sesuatu organisasi. Maknanya dia yang menjadi ketua. Okey. Kita tengok pula peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Dia semua sekali ni Nabi Muhammad ada 4 peranan dia. Satu sebagai pemimpin masyarakat. Yang kedua ni pemimpin masyarakat. Yang kedua Nabi Muhammad sebagai ketua tentera. Ketua tentera. Yang ketiga Nabi Muhammad sebagai ketua hakim. Dan yang keempat Nabi Muhammad sebagai perancang ekonomi negara. Kita tengok so-so dulu. Kita tengok satu persatu. Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat. Pertama, apa yang Nabi Muhammad melaksanakan? Apa yang Nabi Muhammad buat sebagai seorang pemimpin masyarakat? Menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Tu Nabi Muhammad buat. Sebagai pemimpin masyarakat, Nabi Muhammad menyatukan seluruh penduduk Madinah.
Ketika Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, di Madinah sendiri ada banyak kaum. Antara yang tersohor ialah kaum Aus dan Khazraj. Dia dulu di Madinah tu Aus dan Khazraj ni balas umur. Macam kita, kalau kita di negara kita lah ni, kita ada bangsa Cina, bangsa India, Melayu, Kadazan, Iban. Maknanya kaum-kaum tertentu lah tu. Begitu juga di Madinah. Madinah tu dia ada berbilang kaum dan berbilang agama. Ada bangsa Quraizah, Bani Quraizah, Aus, Khazraj, dan juga berbilang agama. Ada agama Nasrani, agama Yahudi. Agama Nasrani ni Kristian lah. Agama Yahudi, agama pokok Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa dulu. Jadi bukan semua Islam ketika tu. Tapi bila Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, maka Nabi Muhammad sudah menyatukan semua sekali. Tak kira lah agama gapo. Agama Yahudi ke, agama Nasrani ke, beragama Islam ke, semua mesti tunduk dan patuh kepada undang-undang yang Rasulullah buat. Dan begitu juga kau semuanya sekali mesti patuh kepada pemimpin. Tapi ketika tu semua orang menerima kepimpinan Rasulullah. Ayatnya Rasulullah telah menyatukan dengan kebijaksanaan Rasulullah sebagai seorang pemimpin masyarakat. Rasulullah telah berjaya menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Yang kedua, Rasulullah menyemai sikap hormat, menghormati dan toleransi dalam masyarakat. Rasulullah mengajak semua penduduk Madinah yang berbilang agama dan berbilang kaum tu supaya sentiasa hormat, menghormati dan sentiasa bertolak ansur dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan duk badu nak agah, nak oyak, aku je betul, mu salah. Bangsa aku je molek, bangsa mu tak molek. Tak ada, Nabi tak ajar lagu tu. Nabi awak mari Islam, Nabi kata Islam untuk semua. Islam itu untuk keadilan semua, untuk keadilan sejagat. Sebab itulah dulu orang kafir dari hari ke hari ramai yang masuk Islam. Sebab mereka dapat melihat keindahan Islam itu sendiri melalui sikap kepimpinan Rasulullah. Okey, yang ketiga, Rasulullah berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat. Rasulullah sebagai pemimpin nombor satu, tapi Rasulullah bukan nak cakap saja. Bukan Rasulullah kata tersenyap, Rasulullah mu buat tu buat kerja tak. Rasulullah bukan lagu tu. Rasulullah turun ke tengah masyarakat. Rasulullah pun duduk bersama rakyat. Rasulullah ajak semua sekali buat kerja bersama-sama. Berganding bahu. Kalau ada majlis kapur-kapur semua, Rasulullah duduk bersama-sama dengan semua rakyat. Yang keempat, tidak menggunakan kekerasan dan paksaan. Walaupun Rasulullah pemimpin nombor satu di Madinah, Rasul pilihan Allah, Rasulullah kekasih Allah, dan Rasulullah bila dia jadi pemimpin, Rasulullah boleh paksa semua orang masuk Islam. Tak, Rasulullah tak paksa. Rasulullah tak pernah amalkan kekerasan dan paksaan. Rasulullah tak pernah memaksa penduduk Madinah supaya, mu masuk Islam, aku ni jadi ketua muda, mu kan masuk Islam, mu kan masuk Islam. Walaupun mu tak percaya ke aku, mu tak beriman dengan agama Nasrani, mu kena masuk Islam, mu kena tinggal ke agama Nasrani. Dah. Rasulullah tak ada paksaan. Rasulullah semuanya dengan Rasulullah menyebarkan dakwah dengan kelembutan, dengan akhlak, tanpa ada kekerasan dan paksaan. Okey. Seterusnya, Rasulullah memupuk nilai murni dalam masyarakat. Rasulullah mendidik masyarakat supaya berakhlak, supaya mengamalkan nilai murni, supaya tak ada hal jenis sebab sakit hati ke apa. Rasulullah tak ajar lagu tu. Seterusnya, Rasulullah menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Masjid sebenarnya bukan tempat untuk kita semaya je. Tapi untuk kita berdakwah. Bukan tempat dengar mengajar, bukan tempat semaya saja. Untuk semua aktiviti sebenarnya. Aktiviti semualah maknanya. Contohlah, sukan. Boleh buat dalam masjid.
Boleh buat dalam masjid sebab kita nak suruh satukan masjid, tapi dalam suasana dakwah lah, untuk berdakwah. Sukan dibenarkan dalam Islam, bukan salah dalam Islam. Maka kita buat sukan, buatlah kapur-kapur pun, bila tiba masa orang semaya. Gitu, faham tak? Maknanya nak bina satu rekreasi, main bola pingpong, kawasan masjid, tak ada masalah. Bina tempat pingpong, budak pun main pingpong. Dia boleh, orang nak best semaya dah ni, orang nak semaya zuhur dah ni. Baik kita pergi semaya, ambil semaya ke apa siap, naik atas masjid semaya. Sudah semaya tu main pingpong. Maka itu lebih cepat, lebih dekat dakwah sebenarnya. Cara untuk menarik orang mengenal Allah, menarik orang supaya sentiasa solat, tak tinggal solat. Sebab itulah Rasulullah buat kegiatan semua berpusat di masjid. Faham tak? Benarnya masjid ni banyak fungsi dia. Jadi zaman Rasulullah menjadikan masjid ini pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Yang ke noyaknya dakwah ni bukan sekadar kita dakwah ni, Ustaz nak noyak sini, nak tegas sebenarnya dakwah ni bukan sekadar ngajar aja. Bukan masuk antara kuliah antara maghrib dengan isyak dan ngajar dalam orang pun dengar. Dia bukan dakwah ni luas sebenarnya. Dakwah ni dengan macam cara. Dengan cara sukir kita boleh dakwah. Dengan cara permainan kita boleh dakwah. Dengan cara hiburan kita boleh dakwah. Boleh dakwah lah kau. Hiburan tak salah dalam Islam. Ada cara dia. Ada tata cara dia. Tapi semua benda tu berdakwah. Sebab itulah kita sebenarnya Allah mencipta makhluk kita ni sebagai manusia atas muka bumi ni sebagai khalifah. Khalifah ni maknanya tugas kita ni kena sebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan maknanya dalam arti kata lain kita semua ni pendakwah. Ustazah dakwah, awak semua pun pendakwah sebenarnya. Senyum kau orang pun satu dakwah. Niat kerana Allah, dakwah. Dakwah ni menyeru orang supaya sentiasa buat benda baik. Okey. Sebenarnya pengertian dakwah ni luas. Jangan sempitkan. Nak dakwah ni kena pergi royak ke orang je. Bobel-bobel. Tak nanti kau royak bobel je dakwah ni. Dengan cara kita gisai dengan dia pun. Buat apa ni, saya bui makin ni pun satu dakwah juga. Mungkin dia tertarik. Semuanya dakwah dah. Kayak gitu. Sebab itulah Rasulullah dulu jadikan masjid ni pusat dakwah dan pusat kegiatan masyarakat ni, maknanya semua orang Islam apa pun nak kerja bertumpu di masjid. Okey, seterusnya kepimpinan Rasulullah dalam masyarakat. Rasulullah menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Rasulullah mendidik, melatih penduduk Madinah tu supaya cintakan Madinah. Cintakan negara Madinah. Tak kira lah dia orang Yahudi ke, dia orang Nasrani ke, dia berbangsa Aus ke, dia berbangsa Khazraj ke, dia Muhajirin ke, dia Ansar ke, dia Bani Quraizah ke, apa-apa bangsa pun yang berada di Madinah ketika tu, Rasulullah didik mereka supaya cintakan negara. Bukan cintakan bangsa mereka tapi cintakan negara. Dan bertanggungjawab biar semua masyarakat Madinah ketika tu bertanggungjawab untuk mempertahankan Madinah dari diserang oleh orang lain. Tu yang Nabi ajar. Faham tak? Nabi tak ajar saya ke agama muda. Tak. Nabi tak ajar lagu tu. Orang Nasrani naik ke agama Nasrani, nak mempertahankan agama Nasrani ataupun nak mempertahankan kaum dia. Bani Quraizah dia ataupun kaum Aus dia nak mempertahankan dia. Nabi tak ada lagu. Nabi ada semua mari semua, kita ni negara kita, Madinah ni negara kita, tempat tumpah darah kita, tanah air kita. Jadi kita kena sayang tanah air, kita kena cintakan tanah air ni. Maka kita kena pertahankan tanah air ni. Sebab itulah bila ada kaum musyrikin nak memerangi Madinah ketika tu dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, semua sekali mempertahankan Madinah dari diserang. Ada beza antara mempertahankan bangsa dan mempertahankan tanah air. Cintakan bangsa dan cintakan tanah air. Perbezaan yang cukup jelas. Okey. Itu tugas Rasulullah sebagai pemimpin masyarakat.
Seterusnya kita tengok tugas Rasulullah, kepimpinan Rasulullah sebagai ketua tentera. Apa yang Rasulullah buat sebagai ketua tentera? Pertama, baginda menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Orang kafir, orientalis, barat mengatakan Islam tertegak dengan mata pedang. Dia nak buat tunjuk image bahawa orang Islam ni ganah, teroris. Mereka menggelarkan umat Islam ni teroris. Sebab tu dia mau label Syria, label Palestin, orang Islam ni, Amerika melabel orang Islam ni nak kepada keganasan. Teroris ni keganasan. Sedangkan hakikat dia tak gitu. Bukan itu yang Nabi ajar. Dan sebenarnya bukan itu yang umat Islam buat pun. Cuma orang kafir yang dia nak label nak buat jahat orang Islam. Okay. Nabi ajar tegas dengan jelas dan kita pun memang kita ikut Nabi ajar. Di mana pertama Nabi menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Apabila Rasulullah dilantik menjadi ketua negara Madinah, dilantik menjadi pemimpin di Madinah, ketika tu Rasulullah mengatur strategi, Rasulullah sebagai ketua perang, ketua tentera, Rasulullah hantar strategi. Mula-mula Rasulullah nak sebar Islam, Rasulullah hantar utusan nak berdamai. Rasulullah nak kena wayaklah orang bahawa Madinah ni sebuah negara. Faham tak? Kalau Rasulullah tak wayak orang lain tak tahu bahawa Madinah ni sudah pun ada pemimpin dia sebuah negara. Maka Rasulullah nak ajak, nak hulurkan, nak menjalankan hubungan. Maka Rasulullah pun atas surat menghulurkan salam perdamaian dengan negara luar. Rasulullah tidaklah kata pergi serai, tak ada. Rasulullah pun di atas surat dulu, rakyat tentang Islam, apa gini-gini. Rakyat tentang baginda inilah Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Sebab itulah Islam berjaya menakluk 2/3 dunia. Hebatnya kepimpinan Rasulullah. Daripada Rasulullah, kepimpinan Rasulullah itulah dituruti oleh para sahabat selepas kewafatan Rasulullah. Kemudian dituruti oleh para tabi'in dan tabi'in. Cuma umat Islam yang kemudian lama-lama lemah sebab ada yang berebut kuasa dan macam-macam. Kalau awak belajar sejarah, sirah tentang Islam, Spanyol, sebuah negara dulu yang sekarang dikenali Spain, dulu dikenali sebagai Andalusia, sebuah negara Islam. Sebuah negara yang kuat mengamalkan Islam. Sebuah negara Islam yang hebat. Tetapi setelah berlakunya peperangan dengan orang Kristian, akhirnya Spanyol jatuh dan berjaya ditakluki oleh orang-orang Kristian. Dan Spanyol sekarang dikenal sebagai Spain, bukan lagi sebuah negara Islam. Sedangkan banyak Spanyol ni, Barcelona ke apa tu Spanyol lah tu. Nak tahu tak? Banyak sejarah-sejarah Islam di Spanyol. Andalusia dahulu dikenali dengan nama Andalusia. Okey, kemudian Rasulullah juga adalah seorang perancang strategi peperangan. Rasulullah juga perancang strategi peperangan. Rasulullah nak gapo-gapo Rasulullah akan rancang. Orang ni gini Rasulullah akan nak berperang dalam peperangan Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Rasulullah akan bermesyuarat. Kemudian Rasulullah akan rancang strategi bersama para sahabat yang lain. Rasulullah akan bersama-sama para sahabat merancang strategi untuk menang dalam peperangan. Yang ketiga, Rasulullah mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Nak ayatnya Rasulullah ni pemimpin, ketua masyarakat, ketua nombor 1 negara tu Rasulullah tu. Tapi Rasulullah tu orang pergi. Bukanlah Rasulullah ni sebagai pemimpin Rasulullah kata biarlah aku Rasulullah kata aku duduk cokor je. Pergi. Rasulullah cokor rumah. Tak. Rasulullah sendiri yang mengetuai peperangan menentang musuh. Rasulullah jadi ketua. Nak ayatnya kepimpinan Rasulullah. Bukan kata duduk cokor rumah haruh anak buah yang akhir je. Tak. Rasulullah sendiri turun jadi ketua pergi.
Yang keempat, Rasulullah juga menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Oh, no, ayatnya comelnya Islam aja. Islam ni terlalu cantik, terlalu indah. Akhlak Rasulullah memberitahu kita segala-galanya. Hatta dalam berperang pun Rasulullah tak ajar, tak sibuk Rasulullah ajar supaya jangan sekali-kali kena kau benda. Padahal bangun ni je, tunggu-tunggu he je. Tapi Rasulullah tak sibuk kena. Maknanya bukan kata benda kau sibuk kode. Nak tengok ada orang tu. Tak pasti ada orang tembok. Oh, Rasul tak sibuk. Rasul pastikan dulu. Dulu mana ada tembok ke benar ke panah je. Zaman Rasulullah dulu memanah. Maknanya nak panah tu biar betul-betul ada sasaran. Bukan gosip, bukan panah ke pokok ikut sedak. Rasulullah jaga benda-benda tu. Indahnya akhlak Rasulullah. Indahnya ajaran Islam. Tu kepimpinan Rasulullah sebagai ketua tentera. Kita tengok pula kepimpinan Rasulullah. Peranan Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai ketua hakim. Apa yang Rasulullah buat sebagai ketua hakim? Pertama, baginda menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asas menjatuhkan hukuman. Tak ada satu pun hukuman yang Rasulullah jatuhkan mengikut hawa nafsu. Tak. Apa-apa pun kesalahan yang orang pergi jumpa Rasulullah minta supaya Rasulullah menjadi menghukum benda tu, maka Rasul akan tengok Quran dulu. Wahyu ada kode kemudian kalau tak ada lagi dalam Quran ni, Rasul akan doa dan minta petunjuk dari Allah. Yang kedua, adil dan saksama serta berpendirian tegas. Rasulullah buat jatuh hukum tu adil. Maknanya tak kira siapa pun yang kena, hatta anak dia sendiri. Kau gapo Nabi kata dah. Kalau Fatimah anak aku tu juga curi, maka nescaya apakah kerak juga tangan dia. Sebab Rasul tak kira siapa pun. Anak dia ke, cucu dia ke, sahabat karib baginda ke. Tapi kalau buat salah, kalau memerlukan hukuman itu dijatuhkan, maka Rasul tetap menghukum apabila betul-betul bersalah. Rasulullah kan tidaklah pilih, tak boleh ni sayang aku ni. Tak boleh Abu Bakar ni sayang aku, Omar ni sayang aku. Biarlah, tak apalah dia buat sikit-sikit tu. Tak ada. Rasulullah tak berkompromi. Rasulullah seorang yang tegas dan adil. Dan yang ketiga, Rasulullah menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Walaupun yang mari itu orang susah, yang dizalimi, yang kena orang susah, yang menzalimi itu orang kaya, Rasul tak pilih. Rasul tak kata, tak boleh ni, dia kaya ni, aku tak boleh jatuh hukum dia. Tak ada. Kalau cukup bukti, cukup saksi, royak dah gini-gini, maka tak kira siapa pun dia tetap akan dihukum. Okey. Itu peranan Rasulullah sebagai ketua hakim. Peranan Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai perancang ekonomi negara. Apa Rasulullah buat? Menghapuskan dasar ekonomi jahiliah. Ekonomi jahiliah ni dia banyak riba, dia banyak berdasarkan judi, banyak tipu helah dalam perniagaan. Orang jahiliah dulu dia banyak menipu timbangan, menipu berat. Maka Rasulullah hapuskan semua tu. Rasulullah Islam datang, Islam adil pada semua. Maka Rasulullah didik masyarakat, mendidik orang ketika tu, mendidik umat Islam ketika tu supaya tidak lagi mengamalkan dasar ekonomi jahiliah. Dasar monopoli, Korea, kaya jadi kaya, sesuk sampai sudah. Tak ada. Rasulullah ajar semuanya dia bukan nak niaga dengan jujur. Seterusnya Rasulullah mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil. Rasulullah ajar dia bab muamalah, cara nak jual beli dalam Islam, cara wakaf, cara wasiat, semua bab muamalah semua Rasulullah ajar kepada semua penduduk ni Islam ajar.
Kalau nak jual beli pula, kalau barang tu uh, ada kerosakan, bagaimana kena buat boleh pulangkan balik, maka penjual kena buat gana. Semua tu Nabi ajar cara ekonomi Islam yang adil. Dia semua orang akan rasa puas hati, semua orang rasa suka, tak ada lagi yang rasa sakit hati. Yang ketiga, Rasulullah memperkenalkan sistem memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkan zakat. Zakat ni mungkin semua orang tu wajib keluarkan kan? Maknanya ada kiraan dia. Zakat simpanan. Zakat ni macam ni. Zakat ni macam ni. Zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat barang mah, zakat tanaman, zakat banyak. Ada pula cara dia, syarat dia. Kalau mak tu banyak mana baru keluar zakat. Pendapatan banyak mana keluar zakat. Jadi Nabi ada sosok. Ayatnya ekonomi Islam terbina dengan zakat. Kalau semua orang laksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim mengeluarkan zakat, insya-Allah sebenarnya tak ada orang miskin ke atas dunia ni. Tapi gitulah orang ni kan. Jadi Nabi perkenalkan sistem zakat, cara pungut zakatnya berapa dan cara agih zakatnya Nabi royak berapa. Yang keempatnya mengalihkan zakat kepada mereka yang layak. Tadi orang yang wajib keluar zakat, orang yang kaya, banyak mana harta wajib keluar sikit-sikit. Nabi ajar. Kemudian Nabi ajar juga cara nak agih zakat ikut siapa. 8 asnaf yang layak menerima zakat. Orang miskin, orang fakir, Ibnu Sabil, Amin. Orang-orang 8 ni yang layak terima zakat, zakat ni hanya ikut pokok ni je. Jadi kalau pakai lagu tu saat ni sebenarnya comel Nabi ajar. Ya kalau kita turut lalu pun memang comel sangat-sangat. Tapi malah sebab saya sana lah. Sebab ramanya orang yang tak keluar zakat. Yang seterusnya, yang terakhir, membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Nabi larang sungguh-sungguh, marah sungguh-sungguh orang yang amalkan riba, orang yang rasuah dan orang yang menipu. Itu maknanya Nabi dalam bidang ekonomi pun Nabi ajar lagu mana kita kena bina ekonomi yang kukuh, ekonomi umat Islam yang kukuh. Okey, kita tengok tu perbualan yang dibuat tu, tengok dalam tu okay. Ustazah dia dengan anak murid dia kata Nabi Muhammad seorang pemimpin keluarga yang dikagumi. Baginda seorang suami dan bapa yang penyayang dan adil. Baginda mendidik isteri-isteri dan anak-anak dengan sabar. Selain daripada kita belajar saat ini Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat, Nabi Muhammad sebagai ketua tentera, Nabi Muhammad sebagai ketua hakim, Nabi Muhammad sebagai perancang ekonomi negara. Selain hak tu hak untuk satu negara, untuk semua orang. Untuk keluarga baginda juga Nabi Muhammad seorang pemimpin keluarga yang betul-betul dikagumi oleh semua orang. Nabi Muhammad seorang yang penyayang pada anak-anak dia, pada isteri dia, dan seorang yang adil. Nabi Muhammad juga seorang datuk yang suka bergurau dengan cucu. Dalam gurauan ada didikannya. Nabi Muhammad ni bukan serius omong, dia ada gurau juga. Nabi Muhammad gurau dengan cucu-cucu baginda Hasan dan Hussein. Nabi Muhammad sentiasa menjaga cucu dia, main dengan cucu dia. Tapi gurau tu untuk mendidik, bukan gurau suka suka dak. Tapi gurauan baginda, gurauan untuk mendidik. Jadi kita tengok pula ada lagi hak dia kata tu. Anak murid dia kata subhanallah. Sekejap deh. Okay, subhanallah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita amalkan selawat sebagai tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kita tahu dah kehebatan Nabi Muhammad, betapa hebatnya Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin masyarakat, sebagai ketua tentera, sebagai ketua hakim, sebagai perancang ekonomi dan sebagai ketua keluarga.
Nabi Muhammad menunjukkan contoh tauladan yang terbaik kepada kita untuk kita ikut. Dan tanda kita cintakan Rasulullah, kita kena sentiasa berselawat. Hari-hari kena selawat lah. Tak banyak kau semua ni. Amalkan selawat. Bukan payah pun. Bukan suruh nasyid sallallahu ala Muhammad. Tak perlu mengalukan nasyid. Itu nasyid. Kita nak nyodok saya saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tu ya. Sehari-hari duduk saja nak nulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nak buka buku Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nak turun tanah, malah aku turun kelakar tu kat bela-bela jalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau masuk baru aja masuk, bela-bela basuh berah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selawatlah semua pada Rasulullah. Sebab selawat inilah yang akan membantu kita di akhir esok di saat ada siapa yang dapat membantu kita. Selawat inilah yang akan memberi perlindungan kepada kita di saat tak ada siapa yang mampu memberi perlindungan. Kerana di padang mahsyar, di saat matahari jengkal di atas kepala, ketika itu kita mencari syafaat Rasulullah. Dan Rasulullah akan memberi syafaat kepada mereka yang semasa hidupnya sentiasa mengingati baginda. Wah, kita lah. Kita pun nak saing orang ni. Kalau saing kita semua ingat kita, okay? Saing kita, kalau saing tu semua dia ingat kita, hantar mesej kita, tanya khabar kita. Kita pun akan hantar balas mesej dia, birthday dia pun kita ingat dah. Weh, birthday sayang aku ni. Kita pun hantar hadiah. Sebab dia ingat semua kita. Okay? Dia ingat semua. Dia hantar semua mesej kita. Sihat kali ni, mulut agak apa tu. Jadi kita pun kena ingatlah dia semua. Begitu juga kita dengan Rasulullah. Atas dunia masa kita hidup ni, kalau kita sentiasa ingat pada Rasulullah, sentiasa berselawat kepada Rasulullah, maka di akhirat esok Rasulullah akan ingatlah ke kita. Faham tak? Tapi kalau atas dunia ni kita tak ingat apa pada Nabi, tak cari pun Rasulullah, tak pernah sebut pun, tak pernah selawat pun. Tapi di akhirat esok baru nak cari. Tak jumpa dah lah. Memang tak akan jumpa. Jadi semasa masih diberi peluang untuk hidup, semasa masih bernafas inilah, maka sentiasalah kita berselawat kepada Rasulullah. Okey. Seterusnya, kita tengok ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin unggul. Okey, ni sebenarnya satu cerita. Awak boleh baca ni sebenarnya. Baca kisah bagaimana Rasulullah menghadapi tentera musyrikin yang datang nak menyerang kota Mekah. Maka apa tindakan Rasulullah? Peristiwa yang berlaku ketika perang Khandaq. Perang ni dikenali sebagai perang Khandaq. Kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad dan menghentikan dakwah baginda. Orang Mekah ni kan, dia tak puas hati. Memang dia pun mana-mana pun kalau boleh tak usah Islam tersebar. Dia memang tak usah. Nama pun kafir kan. Musyrikin Mekah ni, bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, memang dia sentiasa dia bahasa umur tu, dia sentiasa cari jalan nak hentikan dakwah Rasulullah. Tujuan utama dia sebenarnya nak hentikan dakwah Rasulullah ya. So sewi tu Rasulullah menyebarkan dakwah. Lalu ni dia kata Madinah. Lepas ni Rasulullah menyebarkan dakwah ke Rom, ke Parsi, ke negara-negara lain. Jadi menyebabkan Islam makin tersebar. Itu asil lah. Memang itulah tujuan syaitan menghasut pun kan. Sebab orang kenal Islam. Jadi banyak siri peperangan yang baginda hadapi. Peperangan pertama dalam Islam adalah perang Badar yang menyaksikan kemenangan umat Islam. Walaupun ketika itu umat Islam sikit. Awak akan belajar perang Badar ni mungkin tahun depan, tahun 6.
Kemudian perang Uhud. Dalam perang Uhud, ketika itu ada yang tibar yang kita ambil dari perang Uhud di mana umat Islam kalah ketika itu. Antara sebab kekalahannya sebab ingkar arahan pemimpin, ingkar arahan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Jadi itulah antara kekalahan kita umat Islam ketika itu. Dan yang ketiga adalah perang Khandak ni. Nak cerita ni. Jadi dah mogok bila dia menir perang Uhud ni, orang kafir ni menir perang Uhud. Dia pun suruh semangat, dia pun perangkan lagi. Nak pergi serai pula Madinah ni sebab lepas walaupun Isa Nabi Muhammad ni kalah dari perang Uhud, tapi Islam tu tak tersebar. Jadi tak puas hati dia hentikan tu, dia pun lancarkan satu lagi serangan ke atas Rasulullah. Kali ni dia pakat dengan orang Yahudi. Dia pakat dengan kaum Yahudi. Sedangkan Yahudi ni sebelum ni, dia janji nak taat kepada Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Tapi orang Yahudi ni dia panggil mengkhianati. Mengkhianati Rasulullah. Jadi berita ini telah disampai kepada Nabi Muhammad yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Ketika ni memang peperangan ni musuh orang musyrikin Mekah ni ramai. Sebabnya dia bergabung dengan orang Yahudi. Jadi Rasulullah kata, lagu mana ni? Nak balas serangan tu takutnya tak mampu. Takut tak mampu sebab dia ramai tu aja. Jadi Rasulullah pun panggil semua ahli mesyuarat, maknanya Rasulullah panggil sahabat-sahabat baginda, semua pemimpin-pemimpin yang Rasulullah lantik untuk bermesyuarat. Pakat mesyuarat. Rasul dengar idea dia mana. Dengar idea para sahabat ni. Sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, salah seorang daripada sahabat Rasulullah, mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Bila dia mikir-mikir nak lawan tak awak begini, kita ni takut apa kurangnya orang, demo ramah, maka sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi ni pun mencadangkan gali parit. Gali parit ni, parit tu kena dalai luah. Kalau parit pergi tak ada, maknanya kalau kuda kapal tu masuk tu kak degung dia kena parit tu kak nak naik tak boleh. Gitu. Kalau unta dia jatuh tu kak memang dia sampai situ lah. Dalai apa tu luah. Dia tak hilang lakuh, dejung tak hilang lakuh. Jadi baginda menerima cadangan yang terbaik lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama-sama. Nak ayat cerita sini ni, Nabi Muhammad ni dia bukan sekadar terima idea, bukan sekadar suruh orang lain gali parit, tapi dia sendiri, baginda sendiri turun gali parit, ambil cok gali. Gitu nak ayatnya. Bukan kata cokor tepi bira tengok, jalan lagi. Luah lagi. Dok. Nabi tu gitu. Nabi sendiri ambil cok, ambil cakur, ambil semua tu gali juga. Nabi sendiri buat hijau. Maka apabila siapa yang musuh di sempadan Madinah, bila musuh dah sapa di sempadan Madinah nak serai kota Mekah ni, kejut lah weh. Tengok parit luar, dalai pula. Demo ni pun kata, lagu mana ni? Kita gini tak. Gitulah. Faham tak? Jadi pokok dia pun pening ni. Tak boleh nak buat gano ni. Nak pergi, kuda tak nak pergi, kuda nak tepi. Seberai lah kuda pun. Lepas tu mikir-mikir, pok dia pun ambil keputusan. Apa dia? Keputusan kapur. Maknanya pok dia berkemah di keliling kota Madinah menyebabkan penduduk Madinah tak boleh tubik. Bila dikepul, diseksa juga sebenarnya. Memang menyiksa lah.
bila dikepung ni maknanya nak cari makan ni pun hanya boleh makan hak benda ada dalam kota Madinah dah lah. Maknanya orang Islam Madinah tak boleh dah pergi luar nak cari, nak pergi berdagang, nak pergi berniaga dah tak boleh. Sebab mereka dikepung. Kalau tubik memang kena bunuh lah kepada oleh tentera musyrikin ni. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad dan berpihak kepada musuh. Ketika ni, Bani Quraizah ni, dia duduk dalam kota Madinah. Dia ni, dia janji dia sebagai penduduk Madinah. Maknanya dia rakyat Madinah lah. Dia bukan rakyat orang Mekah. Dia rakyat Madinah. Dia siap menjadi warga negara Madinah. Tapi, bila dia kena kepung saat ni, jahatnya orang Yahudi ni, dia mengkhianati perjanjian dia dengan Muhammad. Maknanya dia pergi sokong orang kafir. Dia pergi sokong orang musyrik. Dia sebenarnya dia menyatakan sokongnya dia pada orang kafir. Jadi ketika tu orang Islam macam ada musuh dan selimut dah lah. Nabi Muhammad menghadapi situasi ini dengan secara tenang dan bijaksana. Baginda bermunajat memohon pertolongan Allah dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Bila maknanya ketika ni orang Islam menghadapi musuh luar dan dalam. Bani Quraizah yang mengkhianati Rasulullah dan juga orang kafir musyrik dan orang Yahudi yang berada di luar tu. Jadi Rasulullah pun cuba mengatur strategi. Rasulullah selain yang utamanya Rasulullah berdoa kepada Allah memohon petunjuk. Dan dengan kuasa Allah, sesungguhnya Allah itu maha berkuasa. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Dengan kekuasaan Allah, Allah datangkan ribut, Allah datangkan angin yang kencang yang merobohkan kemah-kemah tu. Bila kemah-kemah roboh, banyak harta benda yang rosak. Banyak rosak jadi. Jadi ketika itulah musuh berasa amat gerut. Orang kafir musyrik dan orang Yahudi yang bergabung duduk di keliling kota Mekah mengepung kota Madinah tu berasa takut, berasa gerun dan akhirnya mereka mengambil keputusan berundur balik semula ke Mekah. Di situlah kemenangan kepada Rasulullah dan umat Islam. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Inilah peperangan satu-satunya peperangan tanpa pertumpahan darah. Nabi Muhammad selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Jadi lepas dah musuh-musuh Islam yang mengepung Madinah ni, orang musyrik Mekah, orang Yahudi yang mengepung tu, kemah dia jatuh ke apa semua tu dan demo tu pun balik semula ke Mekah, tak jadi perang. Maka lepas dah demo tu tak ada, maka Rasulullah pun ambil tindakan kepada Bani Quraizah saat ni. Orang Yahudi yang mengkhianati Rasulullah, yang mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Rasulullah pun jatuh hukumnya lah. Rasulullah tak terima adalah demo-demo ni. Sebab demo ni mengkhianati perjanjian. Rasulullah bertindak tegas dan adil supaya menjadi pengajaran kepada orang lain. Okey. Yang terakhir kita tengok iktibar kepribadian Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Iktibar ni maknanya iktibar kita. Manfaat yang kita kena ambil, kebaikan yang kita ambil, benda yang kita kena ikut daripada kepribadian Rasulullah sebagai seorang pemimpin ni. Apa dia kita kena ikut? Rasulullah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka iktibar kita kena taat perintah Allah dan kita kena tinggalkan larangan yang Allah suruh, yang Allah larang. Jangan buat apa yang Allah larang, buat yang Allah suruh. Tu. Yang kedua, menjaga kebajikan yang dipimpin. Kita kena ikut Rasulullah, jaga kebajikan orang bawah dia. Menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka.
contoh hero Rasulullah. Rasulullah jaga rakyat dia, Rasulullah jaga semua umat dia, sentiasa mendoakan umat dia dan tak pernah gunakan kekerasan, ambil kesempatan atas kebaikan umat dia. Contohlah macam Saidina Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, sahabat-sahabat Rasulullah ni ada orang-orang yang kaya. Orang kaya berlaku. Tapi sorry. Tapi Rasulullah tak pernah mengambil kesempatan di atas kekayaan mereka. Walaupun mereka tu sanggup bui belakang harta benda kepada Rasulullah, Rasulullah tak ambil kesempatan atas kebaikan dan kekayaan para sahabat-sahabat baginda sendiri. Para sahabat baginda sendiri. Rasulullah jaga kebajikan orang yang dipimpin di bawah dia. Jadi kalau kita jadi ketua kelas, kalau kita ni jadi ketua kelas, kita kena ingat juga orang bawah kita. Kita kena jaga. Tu baru pemimpin sejati. Maknanya kita tengok rakyat kita. Ketua kelas panggil rakyat lah juga. Rasulullah dapat hebat kan. Awak supaya ketua kelas awak tengok ada sakit perut. Maka tindakan awak kena cepat lah. Supaya ketua kelas. Pergi cari cikgu. Ni Nuri sakit perut ni. Contoh. Akil sebagai ketua kelas dari kelas 5D kan. Akil kena cari cikgu. Janganlah Akil cokok. Kau tu sakit. Bapa mu ni. Bapa mu ni. Orang tanya waktu je. Tak boleh lah betul lah. Bila kita jadi pemimpin, kita kena alert. Kena ambil berat. Apa yang berlaku kepada orang bawah kita. Ni kata, saya sikit-sikit sakit. Cari dia pak. Marah nak pula. Tak boleh lah. Bila kita jadi ketua, kita kena jaga kebajikan orang bawah kita ni. Kena jaga kebajikan sungguh-sungguh. Orang bawah kita ni sakit ke, demam ke, mari sekolah ke. Ni dia sungguh cikgu tanya. Siapa tak mari hari ni? Akil, berapa orang tak mari hari ni? Berapa orang? Tak tahu cikgu tak. Tak boleh lah tu. Kena tahu hari ni berapa orang. Tahun ni. Syakir Aiman dengan Hari Ibat tak mari. Selalu nama lah. Enggak, Syakir Aiman ada kalau ada kelas ni. Yang Hari Ibat ni. Maknanya ketua kelas mesti tahu apa yang berlaku kepada anak buah dia. Yang ketiga, menjalinkan hubungan baik dengan bukan Muslim. Ni moga kita ni tak ada lah ke. Awak duduk dalam kelas tu semua orang Islam berlakon. Sekiranya suatu hari nanti awak menjadi seorang yang berhormat atau ketua kampung atau ketua negara atau apa-apa pun jadi sebagai seorang pemimpin, maka jalinkan hubungan baik dengan orang bukan Islam. Kerana kita adalah pendakwah. Kita nak tunjuk pada orang bukan Islam, inilah Islam ajar. Aku sebagai pemimpin, aku mesti bertanggungjawab. Walaupun kamu bukan orang Islam, tapi kerana kamu di bawah pimpinan aku, kamu di bawah sebagai rakyat aku, di bawah kepimpinan aku, maka aku nak ambil tahu. Jadi kalau ada, walaupun dia bukan Islam, dia sakit, dia sesak, dia tak ada duit, maka kita kena ambil tahu dan kita kena selesaikan masalah dia. Jaga hubungan baik, menghormati, tunjukkan bahawa Islam ni untuk semua. Islam for all. Ya dah. Jadi bila satu hari nanti awak menjadi seorang pemimpin masyarakat, awak kena jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang sentiasa menjaga hubungan yang baik dengan semua orang, termasuk juga dengan orang yang bukan Islam. Jangan dengan orang Islam dia baik, orang Islam dia comel. Orang bukan Islam juga buat hudu-hudu. Lepas tu kalau orang Islam curi, awak masuk, awak bela. Kalau bukan Islam, awak pun walaupun bukan Islam tu tak buat, awak kata buat. Tak boleh lah betul. Faham tak? Jaga hubungan baik. Seterusnya, yang keempat, berbincang dan merancang bersama-sama anggota masyarakat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Jangan kepala sore. Jangan ikut kepala kita sore. Jangan ikut keputusan sore. Jangan guna kuasa veto. Aku ketua, mu kena ikut aku. Aku kata gini-gini lah. Tak boleh dah betul. Dalam masyarakat kampung kita tu ada masalah. Masalah contohnya kita tahu orang ni dah ada. Maka kita pun tanya, bincang dengan Pok Masjid, panggil semua ahli jatuh kuasa kampung ni, bagaimana kita nak buat ni?
Orang ni poyak gini-gini. Kita kata, tak boleh. Saya kena gini, saya ketua, saya gini. Tak boleh. Kena bincang, kena pakak, panggil polis, apa gini. Kena ambil kata sepakat. Kalau orang tolak idea kita kena terima lah. Kena berbincang, ambil keputusan mesyuarat. Bukan ambil keputusan kita. Yang kelima, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Apapun cabaran, dugaan kita sebagai pemimpin, kita kena hadapi. Bila kita jadi pemimpin, kita kena bersedia untuk dikritik kerana sahih orang akan kritik kita. Jangan, sedap nak tahu apa aku bohong ke? Mana boleh kritik aku? Tak ada. Kena bersedia menghadapi. Jadi kalau kritik kita kena tenang, kena sabar, kena tabah menghadapi ujian dugaan ni. Dan kita kena selesaikan dengan cara yang paling baik. Yang keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Masalah tadi lah. Apa pun masalah mari kena selesaikan dengan adil dan tegas. Apa saya misal contohnya, orang bukan Islam dengan orang Islam, kita pemimpin masyarakat situ, bala. Kita tahu mungkin yang salah tu Islam, yang tak salah tu bukan Islam, tapi kita pun masuk sebab dia tu orang Islam. Tak boleh nak tunjuk, kena adil, kena bertindak adil. Ataupun anak-anak kita, adik kita buat jahat, adik kita bala masain dia, adik kita bala masain dia, kita pun metak adik kita, betul lah adik aku betul, kita masuk adik kita, jadi adik kita salah. Tak boleh. Selesaikan masalah tu dengan adil, dengan tegas dan adil. Biar betul-betul yang salah lah. Tak kira siapa pun dia. Yang betul-betul lah. Gitu deh. Yang ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah. Hidup kita ni satu saja, kerana Allah. Dan tempat kita memohon pertolongan satu juga, dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami sembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tak ada orang boleh tolong kita sebenarnya dalam dunia ni. Hanya Allah sahaja yang boleh membantu kita, yang boleh menyelesaikan masalah kita. Sebab itulah apa-apa benda pun, marilah masalah setahu mana pun, jangan sekali-kali berputus asa daripada memohon pertolongan Allah. Janganlah hari ni doa, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku ya Allah. Aku ni dalam kesempitan. Allah ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku ya Allah. Ataupun Tuhan tak wih lagi, tak izin, tak makbul kita. Kita pun susah lagi. Doa kedua susah, doa ketiga susah. Kita pun malah dah aku doa. Tak doa dah aku. Tak rajin boleh. Jangan gitu. Jangan berputus asa. Maknanya sentiasa berdoa dan memohon pertolongan Allah. Sebab kadang-kadang pertolongan Allah itu datang dalam keadaan yang kita tak sangka-sangka. Dan kita tak tahu. Memudahkan urusan, itu juga pertolongan Allah. Tiba-tiba, mula pun ni jangan rasa. Pertolongan Allah datang dalam keadaan yang kita tak tahu. Jadi jangan sekali-kali kita berputus asa mengharapkan hanya pada Allah. Dan iktibar yang terakhir, yang ke-8, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Bila kita berada di tempat yang pertama, bila kita menjadi seorang pemimpin, maka kita mesti mengamalkan akhlak yang terbaik. Betul, kita semua pendosa. Tak ada orang atas muka bumi ni yang sempurna, tak ada. Kita tak maksum, kita sentiasa terdedah kepada kesilapan, kita sentiasa terdedah kepada dosa. Tapi kita kena berusaha untuk tidak melakukan dosa dan berusaha berakhlak mulia. Usahalah, usaha secara semampu yang boleh untuk sentiasa berakhlak mulia. Contohi Rasulullah. Di awal-awal cerita tadi, awal-awal usaha tadi, usaha ayat tu. Akhlak terpuji, akhlak Rasulullah. Maka contohilah akhlak Rasulullah. Okey.
Jadi sebagai pemimpin, kita hendaklah memiliki akhlak yang terpuji supaya orang bawah boleh ikut, boleh turut apa yang baik dari kita. Baik, itulah antara intipati pelajaran kita pada hari ini. Nabi Muhammad pemimpin agung. Nabi Muhammad sebaik-baik ikutan. Nabi Muhammad contoh tauladan. Ustazah harap kita sentiasa amalkan apa yang Nabi ajar. Sebenarnya Islam ni cantik, Islam ni indah dan Islam ini mudah. Buat apa yang Allah suruh, jangan buat apa yang Allah larang. Ikut sunnah Rasulullah, ikut Quran, ikut hadis. InsyaAllah awak selamat dunia dan akhirat. Okey, itu saja pelajaran kita hari ini. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.